وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الكرام العاصمين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسول الله. السلام عليك يا سيدنا المهدي الخليفة الله. السلام عليك يا سيدنا الخضر بليا بن ملكن أبا البصر. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. Yang saya hormati lagi dikasih Tuan Pengurusi serta barisan pegawai dan Jawatankuasa Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sidang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah telah mengizinkan kita untuk bertemu di majlis yang mulia di rumah Allah SWT, rumah yang penuh barakah. Masjid juga adalah merupakan rumah kita lah, rumah Allah dan rumah kita, untuk kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah SWT sekaligus menunaikan ataupun melaksanakan ataupun mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disolat berjamaah
Dan sedikit pengisian rohani untuk kita bersama, itu pelajaran atau pengajian ilmu, yang mana ilmu itu adalah merupakan imam kepada amal. Ilmu itu adalah imam kepada amal. Sungguhnya orang yang beramal tanpa ilmu adalah sia-sia, dan ilmu tanpa diamalkan adalah rugi. InsyaAllah dengan ilmu yang kita pelajari, kita mengamalkan sedikit demi sedikit. Sesungguhnya ilmu yang diamal itu seumpama pokok yang mengeluarkan buah lah. Adapun ilmu tanpa amal seumpama pokok yang tidak mengeluarkan buah. Alhamdulillah, pagi-pagi ini kita sambung pengajian kita muka surat 36 kita Qalbun Salim, syarahan penawar bagi hati. Itu tajuk muraqabah. Muraqabah ada termasuk salah satu daripada maqam ihsan. Untuk lengkap agama kita ni, iman, Islam dan ihsan. Qala musannif wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain ya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Rawahu Muslim. Maksudnya, kamu menyembah Allah. Menyembah di sini maknanya mengabdikan diri kepada Allah ataupun beribadah. Bila ada menyembah, ada yang disembah, itu diibadahkan Allah. Kamu menyembah Allah, yang beribadah atau mengabdikan diri kepada Allah SWT, yakni ruang lingkup yang luas itu beribadah. Sama ada ibadah fardu ataupun sunat, tak kira lah apa pun, terutamanya solat lah. Apabila kamu menyembah Allah di sini, maksudnya seolah-olah kamu melihatnya. Jadi meyakini dalam hati kita dengan pandangan nur basirah, pandangan mata hati kita, bahawa kita yakin bahawa kita melihat Allah dengan mata hati lah. Yakin bahawa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekiranya kamu tidak melihatnya, ini peringkat yang kedua. Peringkat yang pertama tadi, keyakinan kita lah orang yang mencapai makam muraqabah atau musyahadah, penyaksian dengan hati, bahawa kita sedang berhadapan dengan Allah, kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Dia katakan ahlul ma'rifah. Maka tahap yang kedua itu, maka sekiranya kamu tidak melihatnya, contohnya tidak dapat menyelami dengan hati itu, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Maka kita, tahap yang kedua, kita yakin dengan keimanan kita bahawa apa yang kita lakukan, solat dan sebagainya, Allah tetap melihat kita. Ini dia panggil maqam ihsan. Ini semua orang tahu. Ini ma'dum, maksum. Ini kita tahu, semua kita tahu. Hadis ini berkait dengan ihsan. Jadi kita tambahkan lagi iman ilmu kita. Apabila kita beribadah kepada Allah SWT, kita ada makam ihsan ini, maka kita hanya bukan semayang saja. Mana kita bawa keluar semayang, pergi ke mana-mana pun kita bawa, ini baru ya betul-betul orang yang mengenal Allah. Barulah orang yang menyempurnakan iman dia. Ihsan ni meyakini bahawa di mana-mana saja kita melihat Allah, melihat makhluk, melihat Allah. Di mana-mana saja kita meyakini bahawa Allah melihat kita. Bukan semayang saja, bukan dalam masjid saja. Ini kita bawa kepada dalam seluruh kehidupan kita. Sama juga bila mana dinyatakan oleh para ahli ulama, solat kita ini di masjid antaranya berjemaah, dan kita bawa makam solat itu, mana di mana-mana saja kita pergi, maka seolah-olah kita sedang melakukan solat. Itu ihsan tu. Baik. Daripada Sayyidina
Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kuntu khalfan nabi yauman faqala ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazk ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata liwajtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hadis ini riwayat At-Tirmizi, beliau mengatakan hadis ini hasan sahih, hasan baik, sahih. Hasan. Hadis hasan sahih. Dia kata hasanun sahihun. Maksudnya suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersabda, wahai anak, dipanggil gulam anak. Wahai anak, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Kalimat ni maknanya butiran-butiran nasihat lah. Nasihat-nasihat. Dia kata jagalah Allah. Kena faham mana? Jagalah Allah. Macam mana jaga Allah? Maksudnya apa kena nak faham jaga Allah? Adakah Allah perlu penjaga? Tidak lah. Kalau kata Allah, kita nak jaga Allah, Allah perlu penjaga, mana dia bukan Tuhan lah. Maksud jagalah Allah apa ni? Kita lah kena ingat Allah. Maksud gitu. Itu maksud jaga Allah. Allah tak perlu penjagaan kita. Kita jaga Allah, kita lah kena beribadat pada Allah, ingat pada Allah. Itu maksud jaga Allah. Jagalah Allah, pasti Allah menjaga kamu. Mana ingat pada Allah, taat pada Allah, Allah jaga kamu. Jagalah Allah, pasti kamu mendapatinya dekat dengan kamu. Ingat pada Allah, Allah dekat dengan kamu. Mana itulah kalau kita nak Allah jaga kita, nak selamat kita daripada Allah SWT, maka kita ingat pada Allah. Kalau Allah nak dekat dengan kita, kita sentiasa ingat. Hingga mana ulama sebut, kita orang yang ingat rapat dengan Allah SWT ni seumpama rapat sungguh kita dengan Allah SWT. Rapat seumpama urat leher berada di leher kita tu. Rapat tu, rapat sungguh lah. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Apabila kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ini berkait dengan ihsan ni. Bagaimana keyakinan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Ketahuilah sesungguhnya jika seluruh umat berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberikannya kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan Allah kepada kamu. Jadi apapun permintaan kita, apapun yang berlaku pada kita, pastilah itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab dan musabab usaha ikhtiar kita, tetapi asbab dan musabab usaha ikhtiar itu tidak boleh memberi berkah langsung kepada kita dan kepada orang lain. Itu adalah daripada Allah SWT. Itu berkait dengan akidah. Dia tasawuf ni dia tak lagi ya. Ilmu tasawuf kita belajar ni dia tak boleh bercerai tangan dengan akidah. Baik. Maka mereka tidak akan boleh melakukannya kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan Allah kepada kamu. Lagi disebut sini, apa yang kita lakukan, jadi ke tak jadi ke, luluh ke tak luluh ke, apa semua adalah ditakdirkan oleh Allah SWT kepada kamu. Jadi nak cerita apa di sini tuan-tuan? Nak ceritanya Allah lah yang memberi manfaat, Allah lah yang memberi mudarat. Jangan sekali-kali kita ada kuasa diri. Jangan sekali-kali kita adanya wujudnya diri kita. Kita diwujudkan oleh Allah SWT yang mau wajibal wujud. Kita diperkuasakan oleh Allah SWT yang perkuasa. Itu maksud dia. Bermakna kita ni, orang kata kalau kita belajar bahasa, kita ni barang pinjam.
per tu ya. Mana barang pinjaman kita ni, bila pinjam, Allah pinjam kita pergi melihat, Allah pinjamkan kita ni boleh mendengar, Allah pinjam kita boleh bercakap, Allah pinjam kita ni boleh berkuasa. Tapi tu kita mabak tu, ada kuasa macam dia, kuasa mutlak pula dah. Hang siapa, aku siapa. Nampak? Dia jadi macam tu. Bila kita ni Allah beri ilmu, Allah beri kuasa, kita dah jadi sombong ego, seolah kita ya, semua kita daripada kita. Kita lupa siapa yang beri, Allah. Tu yang jadi lingkup tu. Itu jadi sombong tu. Dia jadi sifat sombong kerana apa? Tak kenal Tuhan. Sombong dengan ilmunya, sombong dengan pangkatnya, sombong dengan hartanya, sombong dengan kuasanya. Begitulah. Kalau orang yang tidak mengenal Allah. Yang mana sombong itu adalah pakaian Allah, selain Allah, tak patut manusia ada. Sebab itulah ulama sebut orang yang sombong ini ialah orang yang mana menyekat diri dia daripada syurga Allah SWT. Allah sekat orang yang sombong ni, tak akan masuk syurga. Tu. Lalu sahabat Nabi tanya, apakah itu sombong ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu menjawab yang ringkas. Banyak ni sifat sombong ni, antara Nabi sebut orang sombong ini ialah orang yang mana memperlekehkan orang lain, merasa dirinya lebih hebat pada orang lain. Antara lain Nabi sebut orang yang sombong ialah orang yang tidak boleh ditegur, orang yang bila ditegur melentir dan sebagainya, sombong. Dan dalam masa sama dia mempelekehkan orang lain. Ini perkara Nabi sebut ni, orang yang sifat sombong ni, walaupun sebesar debu dalam diri, sebesar kuman, sebesar hama, dia katakan sebesar zarah, maka tidak akan masuk syurga. Itu contoh. Baik, seterusnya kata ni, pen ni mana pencatat lah. Pencatat telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis ini di At-Tirmizi, beliau mengatakan hadis hasan sahih. Ni cantik tuan-tuan. Okey. Tengok bagaimana hadis ini nak menceritakan bagaimana kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta dengan Allah, minta tolong dengan Allah. Baru kalau kita belajar dalam hadis 40 tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di bawah tajuk ingatlah Allah. Ingatlah Allah masa kita lapang, nescaya Allah akan ingat kita waktu kita memerlukannya. Sepatutnya. Tapi ada sebahagian kita ni masa lapang tak ingat kepada Tuhan. Bila tersepit, bila terhimpit, bila ada hajat baru minta kat Tuhan. Macam saya sebut itulah. Macamlah kita tuan-tuan. Okay. Macam ikut kita main masjid, contohlah kan, tak semua. Ada tengah tu dia rajin main masjid. Mungkin seminggu nak kenduri kahwin dia mari masjid, lepas tu tak ada, dia ada hajat, contoh, tak semualah, minta maaf cakap lah. Mungkin seminggu dia nak pergi umrah, seminggu nak pergi haji, dia bagi baik kat surau masjid tu, lepas pada tu tak nampak muka kat masjid dah, contoh, sebab contoh tu ada. Kalau contoh tak ada, tak boleh nak bagi contoh. Contoh, bila sebulan lagi nak kahwin, anak dia nak buat kenduri apa semua, dia mari dia tunjuk muka kat masjid. Sebab kalau terus mari masjid jumpa Tok Imam pun tak kenal, siapa dia pula, takut orang tak datang tahlil rumah dia pula, contoh. Dia memancing dululah, dia memancing dulu seminggu 2 minggu, contoh. Tapi berlaku tuan-tuan, berlaku jenis macam ni. Lepas sampai hajat dia lupa dah. Maka begitulah keadaan ini. Allah sebut dalam Quran, saya lupa ayat tu. Contohnya apabila manusia ni berada dalam keadaan kesempitan, contoh dia buat perbandingan, kalau kita sedang berada di tengah laut. Ketika itu kapal yang kita naiki itu dilanda ribut taufan dan sebagainya. Contoh nak comparekan dengan hadis tadi tu. Ingatlah Allah waktu lapang, Allah akan ingat kita waktu kita sempit. Jangan kita waktu sempit baru kita ingat Tuhan, lapang tak ingat. Apabila berada di kapal tu, masa tu apa keyakinan kita? Masa dia di laut tu, ataupun kita naik kapal terbang,
Pilot kata kapal terbang kita ni akan mendarat kecemasan kerana kipas rosak dan sebagainya. Apa kita fikir? Kita fikir mati ya? Betul tak? Masa tu keyakinan kita, keimanan kita tinggi daripada Allah. Tinggi ya? Masa tu kita yakin tak Allah yang menyelamatkan kita? Yakin tak? Masa tu baru nak yakin. Contoh. Faham tak maksud saya? Masa tu yakin sungguh. Berdoa pun khusyuk. Sebab apa? Ya Allah selamatkanlah kami, ya Allah, kapal terbang ni nak mendarat ke mana? Ya Allah janganlah terlepas kapal terbang ni, ya Allah. Masa tu yakin tak dengan Allah? Yakin sungguh. Yakin tak? Yakin ada Allah? Yakin. Memang yakin. Masa tu kita takut mati atau tidak. Kapal terbang nak jatuh, atau kapal laut tadi, kapal yang kita naik tadi nak tenggelam kena dia pukul bandar. Betul tak? Masa tu kita yakin sungguh Allah ada. Yakin. Tapi kenapa imam berdoa kat masjid ni tak yakin, angkat tangan pun malas, tak atas kepala lutut ya? Faham tak maksud dia? Kadang-kadang kita doa pun sambil lewa ya. Sebab apa? Sebab tak memerlukan. Kita berdoa pun sambil lewa, tak memerlukan. Alah lepas sembahyang biasa doa ya. Sebab apa? Sebab tak memerlukan. Sebab duduk dalam masjid, bukan duduk atas kapal terbang, bukan duduk dalam laut. Betul tak? Ini dia panggil nak bincang apa ni? Nak bagaimana muraqabah kita dengan Allah? Bagaimana musyahadah kita dengan Allah? Masa tu kita yakin kapal terbang nak jatuh, bila sakit, bila ada hajat, betul-betul minta dengan Allah. Lepas tu dia kata apa dalam tu? Apabila kita sampai di lautan, tadi kita doa, ya Allah selamatkanlah kami, ya Allah janganlah kami ni kapal kami pecah ni tenggelam. Bila sampai di lautan, maka mereka tidak berterima kasih dengan Allah, tidak bersyukur dengan Allah. Begitulah keadaan manusia dia sebut. Begitulah kita tuan-tuan. Tak semua. Begitulah kita tuan-tuan. Apabila senang, apabila tidak sakit, apabila tidak ada keperluan, kita doa dengan Allah, kita sambil lewa, kita ingat Allah lebih kurang ya. Tapi apabila kita sakit, apabila kita memerlukan bantuan Allah, berdoa panjang lebar. Lepas satu doa, lepas satu doa. Betul tak? Ini lumrah kita. Bila dah tunai hajat, bila Allah tunai hajat, bye-bye, hai tak ingat kat Tuhan dah. Bila ada hajat pula, doa pula kemah. Allah, ya Allah, Engkaulah yang Maha Penolong, ya Allah, bantulah kami. Allah, kami sungguh yakin Engkaulah Tuhan kami, ya Allah. Engkaulah yang menyelamatkan kami, ya Allah. Bila selesai, lupa dah. Bila sihat, lupa dah. Bila sampai hajat, lupa dah. Macam tu kah yang Allah nak? Macam tu kah yang Nabi ajar supaya kita macam tu? Tak. Maknanya apa maksud? Bila kita tenang, bila kita lapang, tak sibuk ni, kita doa, ingat pada Allah SWT. Ingat banyak-banyak. Apabila kita waktu sempit, maka Allah pasti Allah akan tolong kita. Baru betul. Nak kesimpulannya mudah tuan-tuan. Kesimpulan mudah, kita nak faham, kita bincang ni. Apabila kita senang, kita ingat pada Allah, kita rajin beribadat kepada Allah. Jangan tunggu kita susah, jangan sempit baru nak berdoa, baru nak ingat pada Allah. Itu maksud dia. Ini muraqabah. Okey, baik. Sambung Daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah, ittaqillah haitsuma kunta. Pendek Apa maksud dia? Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah SWT dalam apapun keadaan. Riwayat At-Tirmizi beliau mengatakan hadis ni hadis hasan. Apa maksud takwa? Nak panjang lebar tuan-tuan takwa ni. Secara totalnya, majoriti menyatakan takwa ini yang kita biasa duk dengar, khotik duk baca jemaah tu. Bertakwalah kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada kaitan dengan ayat Quran. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa maksud tu? Bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati kali kamu mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Takwa, apa maksud takwa? Tu, menjadi rukun khutbah jemaah tu. Bertakwalah kamu kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa. Apa makna takwa? Takwa ialah melaksanakan segala titah perintah Allah SWT.
menunaikan segala perintah Allah SWT dan meninggalkan segala larangan dan tegangan Allah SWT. Itu dikatakan takwa. Itu maksud yang umum. Maksud dia panggil maksud yang umum, plural, maksud yang orang kata merakumi semua sekali. Adapun takwa ni berbeza-bezalah pandangan ulama. Takwa ini meninggalkan maksiat, melakukan ibadah, takwa. Buat kerja-kerja amal, takwa. Maknanya nak lagi halus lagi, takwa ini apa yang kita lakukan berbentuk kebaikan, takwa. Takwa. Berpakaian yang menutup aurat, takwa. Berakhlak baik, takwa. Bercakap yang baik-baik, takwa. Takwa ni ada di mana-mana. Bukan mana takwa takut ni dalam masjid je. Itu maksud dia. Dalam masjid dia takut pada Allah. Lepas tu luar, mari masjid jemaah, contoh, mari masjid jemaah, takut pada dengar khotib dan sebagainya, takwa. Lepas-lepas daripada jemaah, keluar, sapu selipar orang. Takwa kok mana? Itu bukan takwa tu, tahu kurang. Betul tak? Tidak bawa takwa. Dia hanya masjid je takwa. Bila luar semayang, ngumpatlah selipar orang dia kebas. Sebab dia faham, tu memang kata, buang yang buruk, ambil yang jernih. Dia mari selipar buruk, dia ambil selipar jernih. Ambil selipar baru. Contoh. Mana takwa? Masuk dalam masjid, alhamdulillah, cari telekung, semayang. Masuk dalam masjid daripada luar dengan seluar jin ketat dan sebagainya, tutup aurat pun tidak. Masuk dalam masjid, cari telekung. Itu pun komplain masjid. Apa masjid ni tak sedia telekung dan sebagainya. Busuklah telekung. Dah tahu dah nak semayang masjid, bawa dah telekung sendiri. Contoh. Pakai telekung. Mayang, takwa. Lepas-lepas semayang, campak telekung, keluar dengan gambut tak tutup dengan seluar jin ketat. Takwa? Tak ada takwa. Dia heret lagi, Allah sebut lagi, Nabi sebut, dia kata, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang dilakukan mencegah fahsyak dan munkar. Jadi dia masuk masjid, dia semayang, tapi dia keluar tak tutup aurat, keluar ketat, rambut pun prehair dan sebagainya. Solat itu tidak mencegah daripada fahsyak dan munkar. Tidak ada takwa. Dipaham tak? Bolehlah buat contoh. Bermakna takwa ni ada mana-mana. Jalan-jalan naik motor kereta ada lubang. Oi, bahaya lubang ni, bahaya ni. Bahaya ni lubang ni. Bahaya ni kayu tengah jalan ni, orang naik motor ni. Dia pun berhenti buang kayu tu. Buang kayu. Dia buatlah macam mana nak mengelakkan daripada orang jatuh lubang. Takwa. Contoh tak? Tengok Allahu Akbar, tengok ada orang berjalan kaki, ada orang anak-anak kecil dan sebagainya. Atau apa contoh orang minta sedekah apa semua. Kesiannya bagi duit sikit ya, takwa. Bermakna ruang lingkup takwa ni luas. Segala kebaikan yang kita lakukan untuk maslahah diri kita, untuk orang lain, hatta binatang, pokok-pokok dan sekali semua tu melakukan kebaikan kepada makhluk Allah tu dikatakan takwa. Luah takwa ni tuan-tuan, nak cerita, nak syarah bab takwa ni tuan-tuan, satu hari tak habis. Kan? Saya ada satu kitab yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama, Jabatan Muslim ke-9, tajuk Takwa. Dulu duk bagi tazkirah Jumaat Masjid Teluk Kemang. Baru apa tajuk, tak habis lagi. Tak habis lagi. Dulu. Ni kira habislah. Sebab tak panggil dah. Kira habis tu, kira khatam lah. Macam tu. Dah tak habis dah. Contoh. Kalau panggil lagi, kita sambung lagi. Mana sekarang ni, habis dulu tak panggil. Kalau panggil, kita sambung lagi. Contoh gitu. Baik ya. Dia kata apa sini? Hai suma kunta. Bermaksud dalam keadaan lapang atau sempit. Tu. Bertakwalah kamu dalam keadaan mana? Ingat dalam keadaan lapang, dalam keadaan kita senang atau sempit, senang atau susah, gembira atau ketika ditimpa bencana. Macam mana keadaan sekalipun kita akan berlaku, akan datang pada kita, maka kita bawa apa? Takwa tadi. Dia katakan muraqabah tadi. Senang pun kita ingat, susah pun kita ingat. Sakit pun kita ingat, tak sakit pun kita ingat. Kaya pun kita ingat, miskin pun kita ingat. Ditimpa balak pun kita ingat Allah, tak timpa pun ingat. Itu baru maksud dia katakan orang tu muraqabah, orang yang ada iman, orang yang ada Allah dalam diri. Ya.
Tak kira dalam keadaan macam mana sekalipun. Ada disebut di sini, lihat dalam kitab Tuhfah Al-Awazi bi Syarh Jami' At-Tirmizi oleh Al-Mubarakfuri, jilid yang keempat, muka surat 114. Ini nak kira apa ni? Maknanya jelas pada kita ni, mana-mana kita ingat pada Allah SWT. Jangan kita lupa pada Allah walaupun sesaat. Jangan kita lupa pada Allah walaupun sesaat. Begini keadaannya, kita pergi mana, sama ada kita seorang diri, kita senang beramai-ramai, sama ada kita naik motor, naik kereta, pergi laut, pergi hutan, pergi mancing, pergi mana, hati kita sentiasa ingat pada Allah, tak putus-putus ingat pada Allah. Dia kata zikrullah, ingat pada Allah. Setengah-setengah orang tu dia buat kerja, buat dunia, lupa pada Allah dah. Buat kereta, lupa Allah dah. Contoh, memancing, pergi ke laut, lupa pada Allah dah. Dia ingat masa masjid je. Masjid je tempat ingat pada Allah. Tempat lain tak ingat. Tak kena. Ingat mana-mana pun kita. Sebab apa? Sebab Allah sentiasa bersama kita. Kalau kita ingat pada dia, Allah bersama. Seumpama urat leher, keadaan leher kita ni tak bercerai tanggal. Kita yang tinggal Tuhan. Allah sentiasa ingat kita. Allah sentiasa tengok kita. Tapi kalau kita lupa kepada Allah, macam mana Allah nak ingat kat kita? Macam kita lah tuan-tuan, dengan orang, dengan bini kita, dengan anak kita, dengan mak bapak kita, kita lupa kat dia, nak suruh dia ingat kat kita. Mana boleh? Contoh, itu kita dengan makhluk. Apatah lagi dengan Allah SWT. Contoh. Ia juga bermaksud di mana pun berada, sama ada ketika orang lain melihat kamu atau ketika mereka melihat kamu. Ini contoh lagi. Ini ada lihat dalam dalil Al-Falihin Muhammad bin Al-Ashiddiqi. Itu jelas. Ini bermaksud ni hai sumakuntan ni, maksud lagi di mana pun kita berada, sama ada kita, orang lihat kita atau melihat, ataupun orang lain melihat kita, atau ke mana kita berada, tetap kita hendak ingat pada Allah. Nombor satu, Allah. Kalau begini keadaan hati kita, sedikit pun kita tidak lalai dengan Allah, hati kita sentiasa ingat pada Allah, pasti dan pasti apa yang kita mohon pada Allah, Allah akan tunai. Pasal apa hari ni kita minta dengan Allah susah, sebab kita lupa pada Tuhan. Satu lagi, dalam hadis 40 tersebut, orang yang ketika mana lapang ni dia tak ingat pada Tuhan, dia jarang ingat Tuhan lah, maksudnya. Cuba buka dalam hadis 40, tajuk ingat Allah waktu lapang ni, maka Allah akan ingat waktu susah. Yang mana ada satu dialog Allah dengan malaikat, sedangkan Allah Maha mengetahui. Orang ni masa dia senang, dia lupa pada Allah. Bila dia sakit, bila dia memerlu, dia minta ya Allah, dia minta. Lalu Allah kata, "Hei malaikatku, tengok orang ni, aku tak biasa dengar orang ni." Sedangkan Allah mengetahui, Allah tahu. Saja Allah nak suruh malaikat cek. Allah tahu, takkan Allah tak tahu? Allah yang menjadikan kita, Allah yang menjadikan malaikat. Soalan tu maknanya Allah nak ingat pada kita. "Wei malaikatku, tengok orang ni. Mu tengok orang ni, aku tak biasa dengar ni, orang ni minta dengan aku ni." Nampak? Itu satu apa tu? Macam kalau kita kata macam perli lah. Adakah Allah perli? Allah mengingatkan kita lah tu. Mana aku tengok malaikat cek orang ni, aku tak biasa dengar suara ni, dia minta ni dengan aku ni. Macam mana aku nak perkenalkan dia ni? Itu makna orang yang masa lapang dia lupa pada Allah. Tapi satu lagi, orang ni dia lapang, masa dia tak ada apa pun dia ingat pada Allah sentiasa. Tak kira masa dia ingat, tak kira susah ke senang, sentiasa ingat. Lalu dia berdoa. Lalu Allah kata, "Hei malaikatku, catat amal ni. Ni aku terima doa ni, catat pahala dia ni. Aku biasa dengar doa ni. Aku biasa dengar dia ni berdoa pada aku ni. Aku makbulkan doa dia ni." Itu maksud dia. Boleh faham tak? Jadi kita nak jadi macam mana? Kita nak jadi golongan yang mana? Kita nak jadi golongan yang pertama. Golongan masa lapang kita lupa, masa susah baru kita ingat. Tak kena. Kita nak golongan yang apabila kita senang, apabila kita lapang, mana kita berada, kita ingat pada Allah. Maka pasti dan pasti apabila kita dihimpit kesusahan, maka Allah akan tunaikan, Allah akan bantu kita. Sebab apa? Sebab waktu kita senang, kita tak lupa pada Allah. Itu maksud dia. Ini kita nak. Faham tak? Jadi setengah-tengah orang kita ni balik. Bila dia tidak memerlukan Tuhan, dia senang, ada pangkat, ada jawatan dan sebagainya, lupa pada Tuhan. Bukan takat tu tuan, semayang pun tidak. Contoh. Pergi masjid pun tidak. Contoh.
Bila dah susah, bila dah pakat turun, bila tak ada jawatan, contohlah, bila dah sakit, barulah terhegeh-hegeh nak ingat kat Tuhan. Barulah terhegeh mari masjid, minta doa, semayang, sujud pun lama, rokok pun lama. Pasal apa? Pasal ada hajat dengan Tuhan. Masa senang dulu tak ingat. Contoh. Ada lah. Ada, tapi tak semua lah. Makna ceritanya ada. Kalau tak ada berlaku, tak ada keluar hukum. Kita tak naklah jadi golongan macam tu. Ada hajat baru. Kalau kita dengan manusia pun sama, tuan-tuan. Kalau kita hajat dengan orang tu kan, kita pujuk dia, merayu kat dia apa semua kan. Nak minta hutang dan sebagainya. Contoh, ni bila dia tolong kita, lupa dah kat dia. Apa jadi kita? Kita pun tak nak tolong dah, kita kata, taubat aku sekali ni aku tolong dia. Itu kita dengan makhluk, tuan-tuan. Itu kita dengan makhluk. Kita pergi minta tolong dengan dia, kita pergi merayu ke dia, kalau sahabat aku dunia dan akhirat, bantulah aku sikit, tolonglah. Contoh, kita pujuk rayu dengan dia. Bila kita dapat, batai hidung pun tak nampak dah. Akhirnya kawan kata, oh dia ni baik dengan aku, bila aku tolong dia lupa. Taubatlah home, aku tak tolong dah sekali ni lah. Contoh, tu kita dengan makhluk. Macam mana kita dengan Allah? Lagi-lagi lah, itu contoh. Kan? Begitulah kita, kehidupan kita macam itulah. Ini peringatan untuk kita bersama lah. Kan? Baik. Kita sambung sikit lagi. Tak habis lagi ni. Ada sikit lagi no? Ada semuka lagi. Baru kita masuk tajuk yang kedua, telinga. Ni bab mantap. Okay? Baik. Imam Al-Haddad berkata, muraqabah atau mengawasi diri itu adalah daripada maqam ihsan. Barang siapa yang meneliti dirinya dengan sifat muraqabah, mana kita ada ni, diri kita ni masuk muraqabah tadi tu, ihsan tadi yang tinggi tu, nescaya akan membuahkan perasaan gentar dan takut pada Allah Subhanahu taala, serta malu kiranya dia melihat dirinya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu taala, atau tidak membuat sesuatu yang diperintahkannya, ataupun berasa berat untuk mengerjakan sesuatu ketaatan dan berasa malas untuk menunaikan suatu ibadah. Ini nak masuk perasaan muraqabah ni, rasa takut tu. Ataupun membelakangkan khidmat kepada Allah SWT serta lalai daripada mengingatinya dan berbakti kepadanya. Dalam kitab An-Nasahih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Ni jelas ni dia cerita kepada kita ni, orang yang meneliti diri muraqabah kita dengan Allah membuahkan perasaan takut. Bila betul-betul kita yakin bahawa Allah sentiasa dengan kita, kita betul-betul yakin takut kepada Allah. Kalau kita beribadat, yakin khusyuk pada Allah. Sebab kita tahu Allah bersama kita, dekat dengan kita. Itu maksud dia tu. Jangan kita lalai. Ni semaya ingat benda lain lagi. Macam mana? Contoh. Bagaimana perasaan takut? Macam tadilah saya kata tadi. Keluar masjid, selipar dia hilang. Dia ada muraqabah. Dia yakin, dia takwa. Aku tak boleh ambil ni selipar orang ni, tak boleh ni, aku ambil berdosa ni. Dia akan takut. Itulah dia kata muraqabah. Kalau dia sapu semacam, tidak ada iman lah, tidak tertakwa lah. Seolah-olahnya Allah tak melihat dia. Seolah-olah dia macam tu, sedangkan Allah melihat. Mana iman dia, orang kata iman dia rosak lah, jatuh lah iman dia. Mana dia keluar, dia tak nampak, tengok orang kiri kanan tak ada, dia sapu ya. Seolah-olahnya orang dia yakin bahawa orang yang melihat dia, sedangkan malaikat Allah melihat dia. Selagi mana kita tidak nampak, tak masuk dalam diri kita bahawa malaikat yang mencatat pahala ataupun dosa kita dan Allah sentiasa melihat kita, selagi kita tak masuk tu, selagi itulah kita akan melakukan durhaka kepada Allah SWT, melakukan dosa kepada Allah SWT. Nak masuk tu. Sayyidina Umar, kisah ni, Sayyidina Umar dan budak kecil penggembala kambing. Kita perhabislah tajuk ni sikit. Abdullah bin Dinar berkata, suatu hari aku keluar menuju Mekah bersama Umar Al-Khattab. Kami berhenti sebentar di tengah perjalanan untuk berehat. Ni contoh kisah suri tauladan. Kami berhenti sebentar di tengah perjalanan untuk berehat. Ketika itu kami melihat seorang budak kecil turun dari bukit. Dia adalah seorang penggembala kambing. Ketika bertemu dengannya, Umar berkata, wahai penggembala kambing, jualkanlah kepadaku kambing ini. Nak cerita bagaimana iman, muraqabah, bagaimana ihsan tinggi budak ni dengan Allah SWT. Dia yakin Allah melihat tu. Ini contoh ni mana? Wahai penggembala kambing ni mesti dia bekerja dengan tuan penggembala kambing tu. Penggembala kambing ni jaga kambing. Tengok bagaimana budak ni amanahnya. Amanah tu kait dengan iman.
Bahaya bergala-gala, jualkanlah kepada aku kambing ni seekor. Budak itu menjawab, aku hanya pengelola kambing, jaga kambingnya. Aku ni kerja dengan tuan aku ya, hanya menjaga kambing ni. Kambing ni kepunyaan tuan aku. Tak boleh, aku tak boleh jual. Ni bagaimana Sayyidina Umar nak uji iman budak tadi? Budak tuan-tuan, budak ni tua gobek dah 60 tahun, 70 tahun tak ada iman lagi. Bagaimana? Nak mati esok lusa contoh. Ni budak. Budak itu menjawab, aku hanya penggembala kambing yang menjaga kambing ni. Kambing ni kambing kepunyaan tuanku. Sayyidina Umar uji lagi. Nanti beritahu saja kambing ni dimakan serigala. Mana Sayyidina Umar seolah mengajar budak tu menipu lah. Nak teh imam tu. Bukan nak mengajar menipu, nak teh. Tak apa. Alah, kambing banyak, seekor je kata tak apa. Tak tahu di mana seekor hilang dimakan oleh serigala. Tak apa, senyap mah. Keep the change lah. Contoh bahasa. Umar menguji lagi. Nak tengok budak ni tak mana iman dia. Tak apa, nanti kamu beritahu lah kambing dimakan serigala. Kira-kira 90 ekor ada 89. Seekor lagi dia jual. Tapi cakap kat tuan dia, dimakan serigala. Tipu. Tak apa. Banyak-banyak bukan tahu pun. Banyak-banyak orang bukan perasan pun. Begitulah masyarakat kita ni. Tak apa, banyak-banyak orang bukan perasan pun. Memang orang tak perasan, tapi Tuhan perasan. Itu iman tu. Lalu nanti dia kata, nanti beritahu saja kambing itu dimakan serigala. Budak itu menjawab kembali, jika itu yang aku katakan nanti, jadi di mananya Allah? Nampak? Kalau aku kata macam tu kat tuan aku, kambing ni serigala dimakan serigala, bagaimana aku dengan Allah? Mana? Di mana Allah? Jadi kalau aku cakap kat tuan aku macam tu, di mana Allah? Nak letak kat mana Allah tu? Bagaimana akidah? Tetap Allah melihat. Inilah muraqabah dia panggil ihsan. Mendengar jawab itu Umar menangis. Menangis pasal apa? Pasal dia uji budak tadi. Budak tu memang beriman kepada Allah, yakin dengan Allah, amanah sungguh dengan Tuhan dia. Sebab dia yakin dengan Allah, dia tak akan menipu Tuhan dia. Dia tak akan menipu Tuhan dia sebab dia ada Tuhan. Dia tak akan menipu Tuhan kambing tadi, dia ada Tuhan. Kalau macam ni semua tuan-tuan buat kerja aman dunia ni tuan-tuan. Aman tuan-tuan. Tak akan berlaku rasuah dan sebagainya. Sebab dia ada Tuhan. Masing-masing semua ada Tuhan. Daripada ada sampai pun yakin dengan Tuhan. Selamat dunia dan akhirat. Tapi tak jadi macam itulah. Mendengar jawapan itu, Sayyidina Umar menangis. Dia menghampiri budak tu, membeli dan memerdekakan budak tu disebabkan iman tadi tu. Umar berkata kepadanya, kata-kata kamu tadi membebaskan kamu daripada penghambaan di dunia. Semoga nanti di akhirat kata-kata kamu ini dapat membebaskan kamu daripada seksa api neraka. Masya Allah tuan-tuan. Begitulah kita dan anak-anak kita kena ada macam ni, bau-bau orang kata top 10. Ini dalam kitab apa? Imam Al-Ghazali bercerita, ada sebut dalam kitab Imam Al-Ghazali ini dikatakan wallahu alam. Wallahu alam ini berarti hanya Allah SWT sahaja yang paling mengetahui. Tambahan daripada tuan guru kita Ustaz Muhammad Jo. Wallahu alam. Kita pun wallahu alam. Kitab pun wallahu alam. Habis hari ni. Tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Baru habis. Kita akan masuk pula tajuk yang kedua akan datang pula, bab telinga pula. Menjaga telinga. Nampak? Cantik noh. Moga-moga apa yang kita baca pagi ni, muzakarah ni, memberi input yang berguna untuk kita semua. Moga-moga kita sentiasa Allah memasukkan, tajallikan dalam diri kita ni makam ihsan. Sentiasa kita bagaimana tetap ada Allah. Maka kita minta dengan Allah SWT, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba
وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسوله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم بما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم بما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم بما هو أهله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومنتهى علمه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسي وزنة عرشه ومداد كلماتي ومنتهى علمه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم هذا بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته